Assalamualaikum, salam sejahtera, tachahau, Wanakkam. Saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti podcast terbaru kami, iaitu Kopi Teh. Ya, saya Hanafi Lubis, merupakan host untuk podcast Kopi Teh ini. Dan sudah pastinya podcast ini adalah untuk kita sama-sama berbincang dan mengenali serta bermesra dengan pimpinan-pimpinan daripada DAP, mau di peringkat negeri ataupun di peringkat di negara sendiri amnya. Okey, bagi kita bincangkan isu-isu berkenaan dengan kepimpinan tokoh-tokoh DAP. Dan hari ini kita nak bawakan seorang tokoh yang sangat pentinglah, terutamanya bagi negeri Pulau Pinang. Wataknya tenang-tenang saja, ya, orangnya pun bersahaja. Kita boleh katakan diam-diam ubi berisi, ya. Orang politik tapi bukan main politik. Ya, saya ingin mengalu-ngalukan yang amat berhormat Saudara Chow Kon Yeow selaku Ketua Menteri Pulau Pinang ke podcast kami, iaitu Kopi Teh. Selamat datang CM. Terima kasih Hanafi, terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadi tetamu bagi sesi podcast Kopi Teh pada pagi ini. Maka saya terima kasihlah kerana ada kesempatan untuk mengkongsikan sedikit pengalaman saya dalam politik khususnya. CM, jadi podcast kita pun nama Kopi dengan Teh. Kalau CM sendiri prefer apa? Kopi atau teh? Preference pertama kopi, tetapi teh pun sama suka jugalah. Boleh jugalah. Boleh juga. Okey, CM, baru-baru ni saya dah nampak lah video CM teba mutabak ke roti canai. Saya ingat roti mutabak kot. So nak tahu jugalah makanan kegemaran CM. Kalau kata PM Anwar Ibrahim dia suka cokodok. Kalau CM sendiri? Ini soalan susah nak jawab kalau dipaksa untuk pilih satu jenis makanan saja. Sebab memang saya suka cuba berbagai makanan. Dan sebenarnya tak ada pandang larang bagi saya untuk menjamu segala juwada, apa bangsa, apa kawasan wilayah pun. Tetapi kalau dipaksa pilih, mungkin kari mi, roti canai, pak sembo. Oh, banyak. Uh, Kalau ke bazar Ramadan tu CM suka pilihan Mau cuba pertama tu semua lah, mau cuba semua. Oh, okey. Alright. Jadi sebelum kita ke soalan-soalan lebih berat CM, saya nak tanya sikit lah. Mungkin penonton di luar sana pun nak tahu latar belakang CM sebenarnya. Mungkin CM ni memanglah orang kata tak lupa menonjol sangat, tapi diam-diam tu CM bekerja untuk rakyat Pulau Pinang. Jadi kita nak tahulah berapa latar belakang CM sendiri ketika membesar di Kuala Lumpur. Kemudian kenangan lah, mungkin CM boleh kongsi kenangan ketika belajar di USM. CM? Sebenarnya saya sudah berada di negeri Pulau Pinang sejak tahun 1980 lagi, apabila saya datang ke Pulau Pinang untuk menuntut di University Science Malaysia. Jadi saya sudah berada di Pulau Pinang hampir 44 tahun lah. 44. Tetapi memang saya dilahirkan di Kuala Lumpur di satu kawasan setinggan yang diberi nama Jalan Chan Sao Lin. Kalau orang tak kenal Chan Sao Lin, mungkin pada masa itu pejabat utusan Malaysia memang di Jalan Chan Sao Lin. Dan lain-lain pejabat kerajaan pun ada di Jalan Chan Sao Lin. Tetapi memang saya asal usul dari keluarga yang agak besar juga. Kira kalau pada masa itu ada kategori B40, maka saya pun Tergolong dalam golongan B40. Tetapi memandangkan ibu bapa, abang-abang pun ada kerja yang tetap sebagai pekerja kilang, maka isu saraf hidup itu boleh jugalah sebab ada kerja dan pendapatan. Dan saya menuntut di sebuah sekolah Inggeris. Tetapi setelah masuk politik memang
ada peluang tahu bahasa Mandarin pula, sebab bahasa Mandarin dan isu-isu pendidikan Cina ini nampaknya isu yang perlu beri perhatian oleh ahli-ahli politik khususnya dari keturunan Cina. Maka sepanjang beberapa dekad, walaupun asal usul dari aliran pendidikan Inggeris, saya dapatlah memahami, membaca, bertutur dan sebagainya. Jadi satu keunikan pun dari segi bahasa Malaysia pun saya nampak ni dapat mengawal dengan sederhana atau baik jugalah. Faham. Okey, bila CM start berpolitik CM? Setelah tamat di USM, saya bekerja seketika sebagai wartawan di dalam sebuah akhbar harian Inggeris, National Echo, yang memang berasas dari negeri Pulau Pinang. Setelah pilihan raya tahun 86, Okey. saya ada kesempatan kawan-kawan menarik saya lah. Mereka tahu saya minat dalam bidang politik, dan pada tahun berkenaan 86, saudara Lim Kee Siang dipilih sebagai ahli parlimen Tanjung buat kali pertamanya, dan ingin mendapat seorang setiausaha politik lah. Maka saya pun hadir interview dan Kee Siang pun memberi satu peluang kepada saya lah. Maka mulalah Perjalanan politik. kerjaya politik saya yang dari 86 sampai sekarang memang masih bergiat dalam kerja-kerja politik lah. Ya CM, kalau kita tengok dalam TikTok di media sosial, ramai yang kata CM ni kuat bekerja. Politik kurang sangat lah, tapi masih laksanakan kerja-kerja politik. Cumanya lebih banyak bekerja yang orang tahu. Adakah ini satu gimmick ke atau apa CM? Saya rasa untuk menjawab soalan ini terpulang kepada jawatan seseorang ahli politik. Misalnya dalam zaman menjadi wakil rakyat pembangkang, memang kita perlulah highlight isu-isu rakyat, sebab kita memainkan check and balance kepada kerajaan, dan isu-isu yang kita bangkitkan memang tidak selalunya sehaluan dengan pihak kerajaan, dan perlu didengar oleh rakyat juga. Maka kalau sebagai wakil pembangkang memang perlu kuatlah, suara perlu kuat, mungkin menganjurkan demonstrasi himpunan rakyat dan sebagainya. Itu tertakluklah kepada peranan yang dimainkan oleh setiap orang. Tetapi sejak 2008 lagi, kita pun sudah jadi kerajaan, maka saya percaya cara yang dahulunya kita gunakan mungkin sudah tak sesuai lagi, sebab sudah ada tanggungjawab yang baharu, kewajipan yang perlu ditunaikan. Maka dari masa saya memegang portfolio Exco Kerajaan Tempatan dan pengurusan lalu lintas, maka tumpuan atas hal ehwal kerajaan tempatan dan pengurusan lalu lintas dan penggal yang seterusnya pun saya diberi tanggungjawab menangani isu-isu banjir dan sebagainya. Jadi isu-isu ini memang nak katakan politik sangat, seperti wakil pembangkang tidak lagi lah, sebab platform sudah berubah, peranan dan ekspektasi rakyat pun sudah berubah. Maka saya percaya kalau sebagai ketua menteri atau wakil kerajaan ada pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih sesuai lah dengan kedudukan kita lah, maka tak salah lah. Saya rasa saya tumpu perhatian kepada deliver apa yang kita janjikan dalam manifesto, khususnya dalam portfolio yang kita pegang lah. Jadi saya tak rasa ini satu gimmick. Kalau gimmick memang
suara lantang dan lain-lain lebih berkesan daripada kerja keras. Baik, kita nak berbalik kepada negeri Pulau Pinang. Bila kita sebut Pulau Pinang ni, negeri dia aman, maju, sentosa, terutamanya dari segi ekonomi. Dan kita dapat lihat sejak kebelakangan ini, Pulau Pinang antara pengeksport dan juga pelaburan dan juga pengeksport antara yang mencatat negeri yang tertinggi, ya, berturut-turut pula tu. Jadi kita nak tahu juga apakah rahsia sebenarnya kejayaan negeri Pulau Pinang apabila dapat mencatatkan pelaburan dan ekspor yang tinggi dan berturut-turut. CM ada pakai jampi ke apa ni? Sebenarnya negeri Pulau Pinang dapat kesempatan ini untuk menarik banyak pelaburan asing dan tempatan dan juga menjadi penyumbang ekspor negara kerana kita sudah ada 50 lebih tahun sebagai sebuah negeri perindustrian dan juga kita ada pelabuhan di negeri Pulau Pinang yang menjadi satu pintu keluar kepada negara lain dan oleh itu kita mencatat kadar pelaburan yang amat tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Itu pun mungkin kestabilan politik di negeri Pulau Pinang dan Malaysia secara amnya, pengurusan yang lebih baik, ada dasar-dasar ekonomi dan investment friendly environment di negeri kita, maka itu menjadi satu tarikan dengan infrastruktur yang agak baik dan juga supply chain juga dengan modal insan itu penting dan oleh kerana sudah bertapaknya beratus-ratus MNC dan beribu-ribu SME, kita menjadi menawarkan satu ekosistem dan supply chain yang amat kukuh lah. Jadi dalam beberapa tahun ini kita pun menuju upscaling kita punya industri untuk menarik lebih banyak industri teknologi tinggi lah. Selain dari itu mungkin suasana antarabangsa pun menyumbang lah kepada prestasi di Pulau Pinang sebab geopolitik disruption kerana pendirian US dan negara China berhubung dengan supply chain dan sebagainya menyebabkan banyak industri perlu buat keputusan keluar dari negara China dan mencari satu lokasi alternatif lah. Dan dalam pencarian itu mereka mungkin lihat kepada beberapa buah negara dan Malaysia memang di Asia Tenggara ini memang ada banyak kelebihan. Dan kalau lihat Malaysia pula, Pulau Pinang pun ada kelebihan yang membawa kepada prestasi yang agak baiklah dalam 2-3 tahun ini. Okey, untuk masa ke depan nanti kita akan dapati satu lagi mercu kejayaan Pulau Pinang, iaitu dengan adanya Silicon Island yang akan diterima oleh masyarakat tidak berapa lama lagi. Dan kita nak tahukah CM, apakah manfaat sebenarnya kepada penduduk tempatan dengan adanya Silicon Island ni, terutama kepada nelayan, penduduk setempat dan sebagainya, CM? Ya, pada hakikatnya Pulau Silicon yang diusahakan memang pada asalnya untuk finance plan induk pengangkutan negeri Pulau Pinang. Tetapi selain itu kita pun menghadapi kekangan dari segi hala tuju perindustrian negeri Pulau Pinang yang memerlukan pengembangan daripada apa yang kita ada di Bayang Lepas dan Bayang Baru. Dan tujuan utama Silicon Island adalah untuk menyediakan lebih banyak tanah industri untuk mewujudkan industri teknologi tinggi lah. Dan dengan itu akan menjadi satu katalis pembangunan sosial ekonomi di negeri Pulau Pinang. Tetapi seperti mana projek-projek tambakan laut, memang kita tidak nafikan akan membawa impak kepada alam sekitar,
ekologi laut dan sebagainya, dan penting juga akan mengimpakkan komuniti nelayan di pesisiran pantai di mana projek tambakan itu dilakukan. Dalam kes ini di selatan Pulau Pinang, iaitu dari Pematang Daman Laut sehingga ke Tak Sanggo, yang menjadi tapak di mana pada asalnya 3 pulau buatan akan diwujudkan. Tetapi keputusan terkini kita sudah fokus kepada sebuah pulau sahaja, dan kita sudah menamakannya Silicon Island sebab sudah pun mula tambakan setelah segala kelulusan diperolehi. Jadi bagi memahami impak kepada komuniti, kita memang telah melaksanakan satu plan yang dipanggil Plan Pengurusan Impak Sosial, SIMP, di mana kita akan mengurangkan impak kepada komuniti nelayan, sebab dengan tambakan mungkin mereka perlu pergi ke laut yang lebih jauh dari asalnya, dan kita dalam plan ini kita menyediakan kemudahan selain daripada ex-gratia tunai yang diberikan kepada nelayan yang diimpakkan, kita pun menyediakan bot-bot dengan enjin yang berkapasiti lebih tinggi untuk ditawarkan kepada nelayan yang diimpak lah. Dan ini pun sudah mula disalurkan sejak 2 tahun lagi secara peringkat, dan rata-rata nelayan yang menerima tawaran bot dan ex-gratia tunai ini pun merasakan sesuai lah. Walaupun ada impak, tetapi kerajaan cuba mengurangkan impak dengan memastikan tidak menjejaskan mata pencarian. Dan sebenarnya tambakan itu pun tidak menjejaskan tempat-tempat penempatan sebab dianya dimulakan 250 meter daripada pesisir pantai yang sedia ada. Jadi walau apapun, memang kita merasa bertanggungjawab dengan projek yang begitu besar dan berimpak tinggi. Kita pun memberi perhatian yang sesungguhnya kepada mengurangkan impak kepada kehidupan rakyat, khususnya komuniti nelayan, dan juga dari segi ekologi dan alam sekitar. Kita puas hatilah dengan apa yang kita buat, dan kita telah menunjukkan semangat yang paling tinggilah dari segi memastikan pembangunan walaupun ada impak alam sekitar dan sosial, ianya dapat dikawal dan sebenarnya ditambah baikkan mungkin dengan apa yang kita tawarkan. Kita harap para nelayan pun dapat menambah pendapatan mereka. Dan bukan pandangan umum projek mesti menjejaskan, tetapi kita mahu menunjukkan dengan apa yang kita lakukan, pengurusan yang baik, projek ada impaknya, tetapi ianya boleh ditangani dan sebenarnya boleh menambah baikkan kehidupan golongan yang menerima impak itu. Yalah, terutamanya golongan nelayan lah yang mengatakan bahawa mereka punya pendapatan terjejas apabila adanya Pulau Silicon ni dan sebagainya. Dan saya rasa ini satu projek yang baik yang harus disambut baik oleh penduduk tempatan terutamanya, kerana kajian negeri bukan saja fokus kepada pembangunan ekonomi tapi pembangunan sosial sendiri untuk rakyat di kawasan tersebut. Baik, saya nak pergi kepada soalan yang lebih hot sikit, CM. Ini pasal isu penjajah. 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 Yalah, bila kita tengok ya bulan Ramadan ni ramailah penjajah-penjajah, terutamanya penjajah-penjajah yang terdiri daripada kalangan orang Melayu sendiri yang berniaga di sini. Dan ada isu yang mengatakan mereka ni ditindas lah, ditarik payungnya, dibuka kanopinya, macam-macam lah yang kita dengar isu ni. Sebenarnya apa stand kajian negeri terhadap isu ini, CM?
Adakah benar semua kenyataan yang mereka buat? Sebenarnya isu ini bukan isu yang baru lah. Sejak kita menjadi kerajaan, memang senang untuk pihak-pihak tertentu memainkan isu kaum, agama, menindas, menganiayai dan sebagainya. Tetapi kita pegang kepada satu pendirian, kita sebuah kerajaan yang menyayangi rakyat jelata, menyantuni rakyat supaya semua dapat peluang untuk mencari rezeki. Dan untuk para penjajah, katakan tadi Hanafi kata Bazar Ramadan di Pulau Pinang, kita memberi lesen kepada berpuluh pasar Ramadan di Pulau Pinang dan di seberang Perai. Dan baru semalam saya kata ada tempat yang mungkin tak berapa laku kerana mungkin terlalu banyak pasar Ramadan. Itu pun menjawablah, kita memang membuka peluang yang luas. Pihak atau mana-mana penganjur boleh memohon lesen daripada pihak Majlis Bandaraya untuk menubuhkan pasar Ramadan. Itu untuk bulan Ramadan, tetapi untuk hari-hari biasa kita memang selalunya kalau ada kekosongan dalam gerai-gerai pasar awam ataupun food court yang dibawa majlis, maka mereka pun membawakan adakan temu janji, minta mereka jangan menjadi peniaga yang tak berlesen. Marilah, kita memang ada banyak gerai dan store dan interview ini diadakan dari semasa ke semasa. Memang kita amat tulus. Misalnya kata dari 2018 lagi, seberang Perai saya rasa telah keluarkan 3,948 lesen kepada kaum Melayu, 3,700 kepada kaum Cina, 671 kepada peniaga orang India. Dari angka-angka ini pun kita jelas ini sesuailah dengan komposisi kaum di negeri Pulau Pinang. Kita memang tidak amalkan pertimbangan berdasarkan kepada kaum di mana, sesuai dengan tempat itu, lokasi itu. Dan saya cuma mau katakan para penjajah tidak ada ketabalan atau immunity daripada penguatkuasaan. Sekiranya mereka tak berlesen dan menghalang lalu lintas, berniaga dalam lokasi yang tak sesuai, menimbulkan kesesakan atau lain-lain, itu lazim dilakukan. Bukan nak pilih siapa untuk melakukan penguatkuasaan. Jadi tidak benarlah tentang isu penjajah ini ditindas. Saya rasa tak benarlah. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya CM. Hot juga, tapi yang ni dah berlalu lah. Okey, yang mana isu ayak, isu air. Ya, jadi pada bulan Januari lepas kita menyaksikan gangguan bekalan air di seluruh negeri Pulau Pinang. Ya, bukan sehari dua, tapi lebih pada 3 hari. Ya, isu bekalan air ini berlaku di Pulau Pinang. Jadi ada yang marah, ada yang kecewa, dan ada yang melemparkan hasratnya dalam media sosial dan sebagainya. Jadi untuk masa depan CM, bagaimana Pulau Pinang ni dapat memastikan perkhidmatan mutu air di negeri Pulau Pinang ni dapat diteruskan dengan cemerlang, CM? Saya rasa saya selalu dengar pandangan bahawa Pulau Pinang ada sebuah syarikat pengurusan air yang terbaik di Malaysia ini. Tetapi dalam 2-3 tahun ini memang ada pelbagai cabaran, baik dari segi sumber air mentah. Di Pulau Pinang kita bergantung sangat kepada Sungai Muda, dan kebetulan dalam 2-3 tahun ini berlaku beberapa kejadian banjir lumpur, floodgate tidak berfungsi dengan baik. Dan saya rasa ada 3 insiden yang menyebabkan loji rawatan kita tidak dapat berfungsi, dan
Oleh itu telah menjejaskan penyampaian air kepada pengguna-pengguna. Tetapi itu ditangani dalam 1-2 hari dan kita memang mau memastikan ada infrastruktur yang semakin kukuh untuk memastikan walaupun oleh kerana kita bergantung sangat kepada Sungai Muda, apabila berlaku kejadian seperti apa yang kita sebutkan itu, kita ada empangan mengkuang yang dapat mengganti sebagai penyumbang air mentah bagi tempoh yang pendek lah. Kita apabila bekalan air mentah dari Sungai Muda terganggu oleh kerana insiden itu, jadi memang sekarang kalau berlakunya Mengkuang Dam boleh digunakan untuk menyalur air mentah ke loji rawatan Sungai Dua, walaupun bukan sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya dapat menangani isu itu buat satu tempoh yang memadai lah. Jadi dari 2-3 tahun ini kita memang meninjau ekosistem penyampaian air di negeri Pulau Pinang dengan memastikan isu Sungai Muda kita selalu bangkit dalam media lah dengan Kerajaan Persekutuan betapa pentingnya kita perlu menjaga sumber air mentah ini. Bukan saja kepada Pulau Pinang tetapi kepada wilayah utara. Dan satu sumber yang kita terokai adalah air dari Sungai Perak. Dan saya rasa rundingan dan perbincangan di peringkat kebangsaan dengan negeri sedang berjalan dan saya harap dapat berhasil. Saya selalu kata saya ada satu penggal lagi lah. Penggal ini lah. Dan penggal ini saya perlu deliver projek-projek yang kritikal untuk negeri Pulau Pinang. Dan satu projek kritikal adalah dari segi air, kemantapan air negeri Pulau Pinang. Dengan projek air Perak ke Pulau Pinang, satu projek yang perlu dilaksanakan. Tetapi menunggu ia menjadi realiti, kita memang ada Water Contingency Plan 2030 di mana PBA akan belanja 1.2 bilion ringgit melaksanakan 8-9 projek yang dapat kita menambah ketahanan, kedaya tahanan, resilient kita dari segi bekalan air di Pulau Pinang dan memang menjadi tanggungjawab saya lah nak habiskan kerjaya saya sebagai Ketua Menteri. Projek-projek ini perlu saya dapat persetujuan dan mula dilaksanakan dalam masa yang ada bagi saya lah. Jadi bila CM sebut tadi apa Sungai Muda ni saya teringat Sanusi, jiran sebelah negeri Kedah CM. Ya, banyaklah isu. Apabila sebut ais, nama Sanusi muncul lah. Itulah. Bila tu saya nak tanya soalan ni kepada CM. Macam mana hubungan CM dengan Sanusi CM? Bila kita sebut pasal air ni ialah Sanusi pernah kata dia nak sekat Sungai Muda tu tak mau bagi ke Pulau Pinang. Ya, dan kira macam mana tu CM hubungan sebenarnya CM dengan Sanusi ni? Sebenarnya tak bermasalah langsung sebab sebagai dia saja usik-usik lah. Pimpinan negeri setiap pimpinan perlu menjaga kepentingan setiap negeri lah. Maka kita ada banyak kesempatan bertemu di peringkat kalau ada mesyuarat di peringkat Putrajaya ataupun semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja dan lain-lain, kita memang sembang, bincang dan dia ada pasukan yang video kita pun dan digunakan sebagai YouTube dan sebagainya lah, TikTok dan sebagainya. Saya rasa dia pun faham, Yang Amat Berhormat Sanusi pun faham apa yang kita baca dalam media tu untuk apa? Audience negeri lah, warga negeri lah. Tetapi secara peribadi
Memang tak bermasalah, kita boleh bincang apapun. Hubungan CM dengan dia baiklah, tak ada apa masalah. Tak ada masalah lah. Okay. CM, antara projek yang besar yang kita akan terima di Pulau Pinang ni, antaranya ialah PIA, Penang International Airport, dan juga LRT. Ini ramai penduduk nak tahu ni, apa kesudahan projek ni CM ya. Jadi mungkin CM boleh cerita sikit perkembangan antara dua projek terbesar yang akan berlaku di Pulau Pinang. CM. Ya, bagi lapangan terbang Pulau Pinang di Bayang Lepas, kesudahan dia adalah projek ini akan mulalah. Okey. Kesudahan pertimbangan dan sebagainya. Sebab projek ini memang sudah dirancang sejak 2018 lagi. Okey. Tetapi oleh perkara-perkara yang tertentulah itu di peringkat persekutuan, maka ditangguhkan sehingga ada menteri pengangkutan yang baru yang memang memahami keperluan lapangan terbang Bayang Lepas ini diperluaskan. Dan akhirnya projek ini diluluskan di kabinet dan sudah pun mula panggil tender untuk pre-qualification pada 8 hari bulan Mac lagi. Okey. Dan dijangka projek ini boleh dimulakan secara fisikalnya pada bulan September lah, ataupun kuartal yang ketiga ataupun akhir tahun ini akan mula kerja-kerja fizikal di lapangan, di tapak. Manakala LRT pun merupakan berita yang memperangsangkan, sebab di Dewan Rakyat pun Kerajaan Persekutuan sudah buat pengumuman, dan dalam sesi lawatan menteri ke negeri Pulau Pinang pun ada melihat kepada usaha negeri Pulau Pinang dalam melaksanakan projek LRT. Sejak banyak tahun lagi lah kita berusaha, dan kita pun sudah lantik projek delivery partner pun. Tetapi syukurlah sebab Kerajaan Persekutuan telah memutuskan bahawa agensi persekutuan akan mengambil alih tanggungjawab pelaksanaan projek LRT di negeri Pulau Pinang. Tambahan pula dengan melanjutkan alignment itu ke Butterworth, dan mungkin pada masa-masa depan akan disambungkan ke Kepala Patas ataupun ke Selatan Limbung Tebal dan sebagainya. Tetapi memang ini, walaupun ada banyak polemik lah tentang sama ada kita perlu LRT, ART ke, jajaran dia ke sini ke sana. Tetapi saya nampak setelah banyak tahun kita berusaha, ini satu permulaan yang diperlukan, sebab ROM pun bukan dibina dalam satu hari. Rangkaian pengangkutan awam katakan di Lembah Kerang pun bukan sehari kita boleh melengkapkan pelbagai line untuk sambung ke setiap sudut di Lembah Kerang. Ia akan mengambil masa berpuluh-puluh tahun, tetapi sekurang-kurangnya perlu ada satu permulaan. Dan imbas kembali di Lembah Kelang, permulaan itu berlaku pada akhir 80-an, awal 90-an. Sudah 30 lebih tahun baru kita nampak line kedua, line ketiga ditambah untuk melengkapkan lagi connectivity sistem pengangkutan awam ini. Jadi Pulau Pinang pun perlu satu permulaan. Biarlah kita buat permulaan, dan pada masa-masa akan datang kita boleh tambahlah jajaran-jajaran yang seterusnya sekiranya ada keperluan yang mendesak. Jadinya bukan hanya fokus kepada dalam pulau saja, dan memang akan kita extend kepada di seberang Perai juga. Okey, saya rasa tu kena menjawab. Ramai yang tanya sebenarnya. Sampai tak kat kawasan saya, sampai tak kat kampung saya. Pada peringkat fasa ini sampai ke Penang Central. Penang Itu Central pun satu Penang Central di Butterworth. Ya, dari Bayang Lepas sampai ke Komta, dan dari Komta merintasi Selat dan sampai ke Penang Central. Dan ada orang silap faham
apabila nampak apa yang berlaku di jambatan di tepi jambatan Ya. Pulau Pinang itu, sebenarnya itu projek electricity oleh tenaga. Tetapi oleh kerana tiang-tiang yang naik itu, mereka sangka ini projek LRT pula. Okey, salah sangka lah. Ya. Baik, CM, kita nak balik kepada isu anak muda, terutama di Pulau Pinang dah. Jadi tidak dapat tidak, anak muda ni adalah pemangkin kepada kemajuan dan juga pembangunan negara kita. Dan kalau kita lihat dalam landscape politik negara kita, kita sudah tetapkan undi 18 kepada mereka yang sudah berumur 18, dan mereka ni juga adalah yang boleh memilih secara bebas mana-mana kerajaan mereka perlukan. Jadi di negeri Pulau Pinang itu sendiri, CM, apakah inisiatif kerajaan negeri dalam memberdayakan golongan muda? Sebenarnya inisiatif umur 18 tahun boleh mengundi itu pun satu pencapaian yang memperangsangkan bukan sahaja di negeri Pulau Pinang, itu satu dasar kebangsaan. Tetapi sekurang-kurangnya umur menjadi pengundi sudah pun diturunkan, dan memang belia-belia banis dari umur yang lebih rendah lagi sudah boleh berkecimpung dalam isu-isu negara, isu-isu politik dan sebagainya. Itu satu permulaan yang baik. Maka kita berharap dengan undi 18 ini akan menggalakkan lagi lebih ramai belia untuk minat dalam isu-isu negara dan negeri, selain daripada isu sendirilah. Juga ambil maklum tentang isu-isu kemasyarakatan, macam mana mereka boleh memainkan peranan dalam pelbagai bidang, selain dari soal pendidikan, soal kerjaya atau kerjaya mereka lah. Mereka boleh mengambil bahagian dalam pelbagai pergerakan sosial, kemasyarakatan, sukan, aktiviti belia, budaya, kesenian dan sebagainya. Harap belia kita menjadi populasi yang aktif, yang prihatin, dan memang kalau kita mula dengan usia yang muda ini, ramai akan graduate kepada perkara yang lebih besar lah. Katakan dalam umur 30-an, 40-an, latar belakangan dengan penglibatan secara aktif dalam isu-isu kemasyarakatan ini, mereka, saya percaya, akan menonjol kepimpinan mereka lah apabila mereka melangkau ke usia 30, 40 dan memainkan sebagai pemimpin masyarakat lah pada masa itulah. Dan latihan sebagai belia atau peluang untuk berkecimpung dalam apa aktiviti pun lah, tertaluk kepada minat masing-masing, akan melahirkan generasi Malaysia yang giat lah dalam isu negara dan isu kemasyarakatan. Okey, CM, sebelum kita pergi kepada sesi penutup podcast Kopi Teh kita, kita nak minta CM sendirilah bagi markah untuk kerajaan Madani. CM, pada skala 1 sampai 10, CM. Peringkat kebangsaan, betul. Saya rasa kerajaan perpaduan sudah masuk ke tahun kedua, iaitu about 15 bulan. 15 bulan. Memang dari peringkat awal itu masih tidak stabil, sebab ada banyak usaha untuk destabilize dengan lompat dan sebagainya, usaha untuk menjatuhkan. Tetapi masuk tahun kedua, kita mula nampak ianya lebih stabil, baik di peringkat negara maupun dari antarabangsa lah, seperti pelbagai usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri. Kita pun dalam arena antarabangsa pun sudah mula memainkan peranan yang
yang boleh dihormatilah oleh negara-negara besarlah dengan pendirian kita. Dan ini telah dengan kestabilan itu membenarkan Perdana Menteri dan lain-lain jemaah memberi fokus kepada isu bagaimana kita memulihkan keyakinan rakyat tentang politik, memulihkan ekonomi, menangani isu-isu fiskal kewangan negara yang memang Perdana Menteri sendiri amat telus dan transparan mengaku hutang negara dan sebagainya. Macam mana bajet perlu dikurangkan, tindakan-tindakan yang keras perlu diambil untuk mengawal keadaan kewangan negara. Sekiranya tidak, maka kita akan menghadapi satu masa depan yang lebih mencabar lagi. Jadi saya percaya ikhtiar-ikhtiar sedemikian menunjukkan kesungguhan, semangat transformasi Perdana Menteri sendirilah yang memang sejak 90-an membawa agenda transformasi. Inilah menunjukkan cara kepimpinan adalah untuk membawa transformasi yang bermakna lah kepada negara, bukan gimmick-gimmick lah. Bukan gimmick lagi ya. Gimmick-gimmick. Sebab memang negara ada banyak isu hakiki yang perlu ditangani. Masa depan hala tuju ekonomi, kewangan, Betul. perpaduan agama, aging society, warga yang semakin tua, cabaran belia dan pendidikan memang memerlukan satu kerajaan yang stabil, kukuh, yang disokong oleh rakyat untuk membawa kita ke hadapan. Itulah peluang yang tak boleh kita miss lah. Kita memang dipelenggu oleh ketidakstabilan politik, berubah ramai Perdana Menteri, sampai ketika ini ada seorang Perdana Menteri yang membawa agenda transformasi, dan saya berharap ianya dapat sokongan rakyat, keseluruhan rakyat untuk membawa kita melangkau kepada menangani apa yang kita hadapilah dalam beberapa tahun ini. On that score, I think saya yakin, saya rasa kepimpinan Perdana Menteri is on the right track membawa kita melepasi apa yang kita hadapi dalam beberapa tahun ini. Skor berapa? Skor berapa? Boleh kata mula dengan 7 lah dari 10. Okey, agak tinggi Agak juga. tinggi juga. 7. Wah. Okey ZM, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung program podcast kita Kopi Teh, dan mungkin saya boleh simpul sikitlah apa yang kita dah bincang hari ini. Jika orang kata Pulau Pinang ni maju disebabkan ataupun kehadapan disebabkan oleh struktur geografinya, saya rasa mungkin tak betul ya. Dan pada hemat saya boleh katakan bahawa Pulau Pinang ni maju juga disebabkan oleh masyarakatnya yang ada daya fikir yang baik dan juga kepimpinannya, seperti mana CM kita yang rajin dan tekun bekerja demi rakyat. Jadi terpulang kepada anda ada setuju atau tidak dengan pandangan saya, tapi kita nak tak nak kita kena terimalah hakikat itu. Okey, sekali lagi terima kasih kepada CM kerana sudi luangkan masa dalam sembang Kopi Teh kita hari ini, dan kepada anda-anda di luar sana jangan lupa untuk follow, like dan share podcast terbaru kami. Ini baru episod pertama dan lepas ni kita akan panggil berapa lagi tokoh-tokoh pimpinan DAP untuk kita sama-sama, untuk kita minum, kita sembang dan kita kupas kopi teh. Akhir kata, boleh? Boleh. Teruskan. Kopi, teh atau saya? Pilih mana satu yang anda suka. Assalamualaikum. Bye-bye. Right, terima kasih.